Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Saya Nur Aisyah Nabilah binti Norizal, pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan PPISMP Bahasa Melayu SK2 di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Pada hari ini, saya selaku moderator anda semua dalam program webinar kita iaitu mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian. Baiklah, sudah pasti ramai yang akan tertanya-tanya tentang tujuan saya mengadakan webinar ini. Tujuan utama saya mengadakan webinar ini adalah untuk berkongsi ilmu tentang akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW. Selain itu, kita juga mungkin dapat berkongsi pendapat tentang cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW yang boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kita pergi jauh lebih mendalam, izinkan saya untuk menyampaikan tentang Rasulullah SAW. Baiklah. Sa'ad ibnu Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah mengenai akhlak Rasulullah SAW. Ummul Mukminin itu menjawab, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Apa yang kita dapat lihat di sini ialah tiada siapa yang mampu menandingi takwa Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga 3 sahabat bertanya kepada Aisyah mengenai baginda. Mendengarkan jawapan itu, lelaki pertama telah menjawab bahawa dia mahu berpuasa sepanjang hari dan tak nak makan. Manakala lelaki kedua pula dia cakap dia mahu sentiasa menunaikan solat malam tanpa tidur. Tapi lelaki ketiga pula bercakap dia tidak mahu berkahwin dan mahu berbuat ibadah untuk selama-lamanya setiap hari. Selepas Rasulullah SAW mengetahui tentang perkara tersebut, tentang azam tersebut, baginda menegur mereka dengan berkata, aku juga tidur dan aku juga bangun. Aku juga berbuka dan aku juga berkahwin. Jadi secara ringkasnya di sini, Nabi Muhammad SAW mempunyai ketakwaan yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya dijadikan ikutan oleh semua orang Islam. Sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih mendalam bersama ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Bagi ahli panel pertama, saya memperkenalkan saudari Nur Eli Eliana binti Rahmat, pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk ahli panel yang kedua, saya ingin memperkenalkan saudari Nur Kamarina binti Abdul Aziz, pelajar jurusan fisioterapi dari UiTM Pulau Pinang. Apa khabar saudari Kamarina? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita mulakan program pada malam ini. Pergi ke kota membeli selasih singgah sebentar di jeti ayahnya bersama pandangan pengikat kasih saudari Elena cantik orangnya. Seterusnya tanpa membuang masa, bolehkah saya bertanyakan soalan kepada saudari Elena? Ya, boleh. Baiklah. Nabi Muhammad SAW ada bersabda bahawa aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi soalan saya yang pertama ialah, bolehkah saudari Elena jelaskan akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita contohi ketika baginda menghadapi pelbagai cabaran semasa berdakwah? Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada saudari moderator kita, Cik Nur Aisyah Nabilah. Tentang soalan tersebut, antara akhlak Rasulullah yang perlu kita contohi ialah baginda seorang yang pemaaf. Mengapa saya berkata sedemikian? Hal ini kerana baginda tidak mudah berasa sakit hati apabila kita apatah lagi berdendam walaupun diperlukan dengan pelbagai perbuatan menyakitkan, bahkan turut mengancam nyawanya. Saya ingin bercerita tentang satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid selepas selesai menunaikan solat. Namun, baginda tidak pernah sesekali membalasnya. Malah, baginda sentiasa berdoa kepada Allah supaya hati mereka sentiasa tenang dan dapat menerima ajaran Islam.
Satu lagi peristiwa yang berlaku di Taif di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usahanya mengembangkan Islam. Disebabkan penduduk Mekah menolak usaha dakwah yang disampaikannya, baginda berusaha pula mengajak penduduk Taif kepada ajaran Islam. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan penduduk Mekah supaya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun ditawarkan malaikat Jibril untuk membinasakan mereka semua. Apa yang kita boleh lihat ialah pendekatan diambil dan baginda adalah memaafkan serta mendoakan mereka supaya dikurniakan pengampunan dan hidayah. Jadi, begitulah karakter pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani oleh setiap umat Islam. Perbuatan sakit hati, mudah marah, menyimpan kebencian serta dendam pada orang lain akan mengganggu kesihatan jasmani seperti stres dan meningkatkan tekanan darah seseorang. Perkara tersebut amat penting terutamanya kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Kita juga perlulah sentiasa memaafkan rakan-rakan kita kerana perkara tersebut amat penting untuk kita menyiapkan, sebagai contoh menyiapkan tugasan kumpulan. Tambahan pula, saya sebagai pelajar PPI SMP di IPG Kampus Tun Hussein On, saya akan bersama dengan rakan sekelas saya dalam tempoh 5 tahun. Jadi, hubungan yang baik antara sesama rakan perlu terus dieratkan supaya tidak timbul salah faham atau pergaduhan. Memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita memerlukan jiwa yang sangat besar. Orang yang memaafkan sedangkan dia berada di pihak yang benar adalah sebuah kemuliaan untuk dirinya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah jadi seorang yang pemaaf. Sekian sahaja daripada saya. Masya Allah, sungguh hebat saudari Elena mengupas tentang penerangan akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa mencontohi sikap pemaaf Rasulullah SAW walaupun menjadi seorang pemaaf bukanlah perkara yang mudah. Kita mestilah sentiasa mencuba untuk memaafkan orang lain seperti yang saudari Elena terangkan tadi. Kehidupan sebagai seorang mahasiswa bukanlah perkara yang mudah dan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran terutamanya dalam menyiapkan tugasan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kedua kepada ahli panel yang kedua iaitu saudari Nur Kamarina. Adakah saudari Nur Kamarina sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Baiklah, terima kasih. Baiklah, bolehkah saudari jelaskan tentang pengurusan emosi Rasulullah SAW yang boleh kita contohi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator pada hari ini, Saudari Aisyah. Yang dihormati ahli panel 1, Saudari Nur Eli Eliana binti Rahmat, siswi guru Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On dan yang saya kasihi hadirin sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, berkaitan soalan yang ditanya oleh Saudari Aisyah tadi, sebenarnya segala pertuturan dan percakapan serta perbuatan baginda adalah berdasarkan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya tanpa asas atau melulu tanpa bukti. Pertuturan baginda juga bukan kerana menuruti kehendak hawa nafsu, keegoan diri maupun kejahilan terhadap membendung kehendak emosi yang tidak produktif. Seperti yang kita tahu, emosi terdiri daripada rasa marah, sedih, duka, kecewa, takut, gembira dan suka serta kasih sayang. Tambahan pula, kelahiran Rasul Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam pula telah memberi panduan kepada manusia untuk mempelajari dan memahami tentang reaksi emosi dan kaedah pengurusan emosi. Saudari Eliana ada menerangkan tentang sikap pemaaf yang perlu kita contohi sebagai umat Islam. Kadang-kala kita tidak boleh memaafkan seseorang itu kerana emosi yang ada pada diri kita. Emosi yang paling dekat untuk kita tidak memaafkan seorang ialah marah. Jadi, terdapat beberapa cara Rasulullah untuk mengawal perasaan marah tersebut. Cara yang pertama, Rasulullah akan bertenang dan cuba untuk selesaikan pertelingkahan. Apabila baginda marah dengan seseorang, baginda tidak akan terus menegur seseorang itu di hadapan halayak ramai kerana takut perbuatannya akan menyinggung dan menjatuhkan maruah seseorang. Sebaliknya, baginda akan mencari masa yang sesuai untuk menegur secara bersendirian
atau menunjukkan perbuatan yang tepat. Pada pendapat saya, apabila kita tengah marah, kita tidak dapat berfikir dengan waras dan kita akan bertindak mengikut perasaan. Oleh itu, kita sepatutnya menenangkan diri terlebih dahulu. Cara Rasulullah yang kedua ialah meluahkan dan tidak memendam. Baginda Rasulullah SAW telah mengamalkan konsep syura, iaitu perbincangan bersama para sahabat untuk mendapatkan solusi bagi setiap perkara yang terjadi. Oleh itu, apabila kita tengah marah, kita mestilah meluahkan masalah kita dengan betul kepada orang yang dapat membantu kita untuk menangani masalah tersebut. Kadang-kadang masalah tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan, tetapi ia sedikit sebanyak mampu melegakan emosi daripada terkumpul kerana takut boleh meletus. Baik, itu sahaja daripada saya. Baik, sungguh jelas penerangan daripada saudari Kamarina itu tadi. Jadi sekiranya kalau kita ada perasaan marah, janganlah kita terus bertindak melulu suka hati tanpa memikirkan perasaan orang lain. Seperti yang saudari Kamarina katakan tadi, kita sepatutnya menenangkan diri dahulu. Jadi kita teruskan pula kepada soalan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW merupakan seorang yang jujur dan tidak pernah berdusta ataupun berbohong. Jadi bolehkah saudari Elena memberikan sedikit peristiwa ataupun perkaitan tentang akhlak terpuji kejujuran Rasulullah ini? Silakan. Baik, terima kasih saudari moderator atas soalan yang baik itu tadi. Baik, Rasulullah SAW telah mendapat julukan Al-Amin, iaitu seseorang yang boleh dipercayai. Artinya, seorang yang sangat jujur hingga terhormat di kalangan umatnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, baginda sering mengikut bapa saudaranya iaitu Abu Talib berdagang. Kadang-kadang dia turut serta berniaga ke negeri yang jauh seperti Syria. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, berbeza dengan peniaga pada umumnya bahawa dalam berniaga, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang sangat jujur, tidak pernah menipu baik pembeli maupun majikan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengurangkan timbangan sedikit pun atau sebarang sukatan. Nabi Muhammad juga tidak pernah membuat janji yang keterlaluan, apatah lagi sumpah palsu. Semua transaksi dilakukan secara sukarela disertai dengan persetujuan dan penerimaan. Nabi Muhammad tidak pernah bersumpah untuk mengesahkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Perkara tersebut menunjukkan betapa tingginya sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita perlulah mencontohi sifat jujur Rasulullah SAW dalam berdagang dan berjual beli. Perkara tersebut mestilah dititik beratkan supaya dapat memperoleh rezeki yang halal, terutamanya bagi individu yang mempunyai perniagaan sendiri. Timbangan dan sukatan mestilah mengikut skala yang tetap dan tepat kepada kedua belah pihak iaitu penjual dan pembeli. Sekian, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari Elena. Sungguh hebat saudari Elena berkata-kata. Penuh dengan pelbagai informasi yang dapat kita peroleh daripada penerangan saudari Elena sebentar tadi. Baiklah, seterusnya soalan yang terakhir pada hari ini yang akan saya ajukan kepada saudari Kamarina. Rasulullah SAW merupakan seorang yang tidak pernah berdusta dan akan menyampaikan dakwah dengan betul kepada umatnya. Serta perkara tersebut mempunyai kaitan dengan sifat wajib baginya yang ketiga iaitu tabligh yang bermaksud menyampaikan. Jika dilihat pada masa kini, banyak isu penularan ajaran sesat dan berita palsu yang tidak dapat dikenal pasti kesahihannya di media sosial. Jadi pada pendapat saudari, mengapakah hal ini terjadi dan apakah langkah untuk mengatasinya? Okay. Seperti yang kita tahu, media sosial merupakan medium terpantas dalam menyampaikan maklumat. Dengan hanya hujung jari, kita dapat memperoleh pelbagai maklumat. Namun, apabila medium ini disalahgunakan, akan timbul beberapa masalah seperti berita palsu yang giat menular pada masa kini. Pada pendapat saya,
Punca terjadinya perkara ini ialah masyarakat tidak cakna dan tidak mengamalkan etika media sosial dengan betul. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengenal pasti dahulu kesahihan maklumat tersebut dan terus membiarkan kedustaan berleluasa. Bagi faktor penyebaran ajaran sesat pula ialah ramai individu yang mempercayai sesuatu selain daripada Allah. Percaya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala boleh membawa pesan kepada kehidupan manusia dari segi akidah. Ia sering dijemakan melalui perbuatan membuang ancak, temah binatang di tempat-tempat tertentu dan sebagainya, seperti mana yang telah ditentukan oleh sesetengah bumi. Faktor lain tersebarnya ajaran sesat ini juga seperti yang saya katakan tadi, iaitu media sosial. Hal ini kerana para pengamal ajaran sesat akan menulis perkara yang berkaitan dalam artikel dan blog mereka supaya dapat menarik lebih ramai pengikut mereka. Umat Islam yang baca blog atau artikel tersebut akan merasa ingin tahu dengan lebih mendalam tentang ajaran tersebut. Perkara tersebut sedikit sebanyak memberikan pengaruh buruk terhadap mereka. Jadi, apakah langkah mengatasi masalah ini dari terus berlaku? Baik, langkah yang pertama ialah pihak yang berkenaan mestilah mewajibkan setiap artikel berita atau maklumat disertakan dengan sumber. Langkah ini akan membantu kerana artikel yang tidak disertakan dengan sumber tidak boleh diletakkan di media sosial. Selain itu, cara atau langkah kedua ialah pihak sekolah atau universiti mestilah mendidik murid-murid tentang cara mendapatkan maklumat sumber yang sahih. Oleh itu, pelajar-pelajar akan lebih cakna apabila mereka mahu mencari bahan untuk tugasan dengan menggunakan kaedah dan laman web yang betul. Apabila bercakap tentang ajaran sesat, perkara yang dapat dikaitkan adalah iman. Iman mempunyai kaitan yang padu dengan kualiti insan. Ia adalah asas atau permulaan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. Oleh kerana itulah Al-Quran tidak memisahkan antara iman dan amal seseorang itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Melalui konsep iman, tunggak kekuatan seorang Muslim akan menjadi teguh, berupaya melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan dengan cekal hati, mampu menghindari belenggu kejahilan dan penyelewengan. Itu sahaja dari saya. Baik, sungguh hebat saudari Nur Kamarina berkongsi hujah tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak ilmu yang telah dikongsi oleh beliau sebentar tadi. Sebagai umat Islam, kita seharusnya sentiasa memeriksa terlebih dahulu tentang berita atau maklumat yang kita dapat, atau jika tiada perkara yang baik untuk kita perkatakan, lebih baik kita diam sahaja. Kerana kadang-kadang maklumat palsu tersebut tu sendiri boleh menyebarkan fitnah dan pergaduhan. Baik, saya rasa program kita sudah tiba di akhir rancangannya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu, terutamanya ahli panel saya, Saudari Nur Elmi Eliana, rakan karib saya di IPZ, merangkap roommate saya yang saya sayang, dan Saudari Nur Kamarina binti Abdul Aziz, sahabat yang saya sayangi sewaktu saya sekolah menengah dahulu. Jadinya saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih dan jumpa lagi.